Alright guys, kembali lagi ke channel aku AZ. So pada hari Rabu lepas, Samsung melancarkanlah telefon terbaru mereka, iaitu siri Samsung Galaxy S22. So untuk video hari ni macam biasalah, kita sembang pasal spek dan apa pandangan aku tentang siri S22 ni. Jadi tak ada buang masa, kita mulakanlah video ni. Roll intro. Okey, untuk tahun ni macam biasalah Samsung mengeluarkan 3 versi Samsung Galaxy S22 ni, iaitu Samsung Galaxy S22, S22 Plus dan S22 Ultra. Macam biasa tahun lepas pun sama juga, S21, S21 Plus dan S21 Ultra. Dari segi sudut pandangan aku sendiri, untuk tahun ni punya S22 punya series, aku tak nampak macam benda yang menarik sangat lah kalau compare dengan tahun lepas tu dari segi generation gap. Tapi benda yang paling menarik bagi aku untuk Samsung Galaxy S22 Mi series ni adalah ia menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1, bukan Exynos 2200. Sepanjang keluaran Malaysia lah untuk Galaxy S series kan, memang diorang akan stick dengan Exynos saja untuk pasaran Malaysia ni. Tapi for some reason, tahun ni saja diorang berubah ke Snapdragon. Tu yang menarik tu, sebab last time memang semua Exynos. Phone Samsung yang pakai Snapdragon satu je yang aku ingat yang flagship, iaitu Samsung Galaxy S20 FE. Yang tu pun dia ada version Exynos dengan Snapdragon 865 tu. Jadi agak menarik jugalah kenapa tiba-tiba diorang berubah ke Snapdragon 8 Gen 1 ni. Tapi menurut khabar lah, banyak orang kata mungkin disebabkan chip shortage ni isu tu lah. So macam biasa, spesifikasi dia lah. So untuk permulaan ni aku akan ceritakan pasal S22 biasa dan S22 Plus. Jadi ini adalah spesifikasi dia. Okey, untuk skrin, untuk S22 ia menggunakan skrin sebesar 6.1 inci, manakala untuk S22 Plus ia menggunakan 6.6 inci. Untuk jenis skrin ia menggunakan LTPO 2.0 Dynamic AMOLED 2x dengan 120Hz refresh rate. So ni adalah skrin yang paling padu lah korang boleh dapatkan di pasaran sekarang ni. Tambah lagi Samsung punya skrin memang the best lah untuk tahun ni. Untuk resolusi ia menggunakan resolusi 1080p. Lepas tu datang dengan fungsi baru iaitu Vision Booster, di mana dia akan boost lah kontras dan vibrant warna untuk skrin tu apabila kau letak maximum brightness lah dekat skrin phone ni. Untuk variant, telefon ni datang dengan dua variant, iaitu 8GB RAM dengan 128GB storan dan 8GB RAM dengan 256GB storan. Untuk bateri, Samsung Galaxy S22 datang dengan bateri sebesar 3700 mAh. Tapi malang sekali untuk S22 tahun ni, semua version tak ada datang dengan charger. Tapi untuk S22 ni dia support untuk 22W fast charging lah. Untuk S22 Plus pula ia datang dengan bateri sebesar 4500 mAh dengan fast charging 45W punya support. So kalau korang nak beli charger dia, korang belilah. Kalau korang nak pakai, mungkin korang nak beli yang macam gun charger pun dia support jugalah untuk fast charging ni. Itu pilihan korang sendirilah. Beralih ke kamera pula, ia mempunyai triple camera setup, iaitu 50MP f1.8 untuk kamera utama dengan fungsi OIS, 12MP f2.2 dengan keluasan 120 darjah untuk kamera ultra wide dia, dan last sekali 10MP f2.4 dengan 3x optical zoom dan ada OIS. Untuk selfie ia menggunakan 10MP f2.2. Dan of course, fungsi yang paling penting pada smartphone sekarang ialah ia support untuk 5G. Jadi, apa pandangan aku tentang Samsung Galaxy S22 dan S22 Plus ni? Bagi aku, benda yang paling menarik untuk siri kali ni, dia tak pakai skrin curve lah, dia pakai skrin jenis flat. Flat biasa yang macam kau pernah nampak lah. Itulah apa yang special pasal S22 tahun ni. So, kepada korang semua yang pembenci skrin jenis curve tu, inilah phone yang mungkin korang patut dapatkan lah, disebabkan skrin flat. Mesti korang suka punya. Okey, sekarang beralih ke S22 Ultra pula. Ni benda yang aku rasa korang dah tengok lah. Banyak sangat-sangat leak online. Dia benda render dia macam design tu, design ni. Dan betul lah, design tu memang betul pun. Dan inilah spesifikasi untuk S22 Ultra ni. By the way, aku nak beritahu korang semua, S22 Ultra untuk tahun ni memang menggunakan design Note series lah. Dia macam gabungan Samsung Galaxy Note 20 dengan S21 Ultra ni lah. So dia ada built-in S Pen lah dekat phone ni. Dan apa yang menarik pasal S Pen pada S22 Ultra ni adalah dia punya latency rendah gila, iaitu 2.8 milisecond. Bapak, latency dia kalau kau guna betul-betul, memang rasa macam kau tulis kat paper tau. Tu rasa dia punya latency tu memang macam tak ada langsung lah. So aku dah test hari tu dekat showroom, memang best lah. Memang mantap jugalah. Tapi phone ni bagi aku tak sesuai untuk aku lah, sebab besar sangat dan aku tak rasa kegunaan S Pen tu berguna untuk aku pun. Jadi sebelum aku sembang full opinion aku tentang phone ni, aku nak baca spesifikasi dulu lah. So inilah dia. Okey, untuk skrin ia menggunakan skrin 6.8 inci
Lepas tu untuk jenis skrin pula ia menggunakan LTPO 2.0 jenis Dynamic AMOLED 2 times dengan 120Hz refresh rate. Untuk resolusi pula ia menggunakan resolusi 1440p atau Wide Quad HD Plus. Ini adalah resolusi paling tinggi lah kau boleh dapatkan kat phone Samsung sekarang ni. Tapi ingatlah bila pakai resolusi macam ni, lepas tu kau letak 120Hz, memang bateri macam air lah, senang cerita tu. Untuk variant dia ada 3 iaitu 8GB RAM dengan 128GB storan, 12GB RAM dengan 256GB storan dan 12GB RAM dengan 512GB storan. Untuk bateri pula ia datang dengan bateri sebesar 5000 mAh dengan penyokongan 45W fast charging. Ni pun sama cerita juga, phone ni tak datang dengan charger, jadi kalau korang tak ada charger, korang kena belilah bila korang dah beli phone ni nanti. Untuk kamera, ia menggunakan quad kamera setup iaitu 108MP f1.8 dengan OIS, 12MP f2.2 dengan keluasan 100 darjah untuk kamera ultra wide dia, 10MP f2.4 dengan 3x optical zoom untuk dia punya telefoto dan ada OIS. Dan last sekali untuk kamera periskop dia, ia menggunakan 10MP f4.9 dengan 10x optical zoom. Last sekali untuk selfie, ia menggunakan 40MP f2.2. Dan semestinya lah phone ni juga support 5G dan ada built-in S Pen. So, apa pandangan aku tentang Samsung Galaxy S22 Ultra ni? Bagi aku dari segi apa yang aku nampak sih dah, apa yang aku rasa je dekat showroom hari tu, phone ni memang tak ada macam beza sangat lah dengan S21 Ultra ni dari segi dia punya kamera. Screen dia pun lebih kurang, tapi dari segi software optimization tu mungkin lagi bagus lah di bab kamera tu. Kalau kau test dia punya space zoom tu, dia rasa lebih stabilize lah berbanding kalau kau pakai space zoom dekat phone ni. Cuma satu advantage yang aku rasa yang lebih lagi kat S22 Ultra ni adalah dia ada built-in S Pen, di mana yang ni kau kena beli sendiri untuk guna S Pen tu. So kalau korang berminat nak beli Samsung Galaxy S22 punya series ni, ini harga dia, korang tengok kat paparan korang sekarang ni. Aku nak sebut harga semua ni penat juga, so korang tengok lah kan apa harga dia semua kan. Harga dia memang nampak keras, tapi aku rasa worth it lah. Sebab satu, kau dapat 4-year Android update dan 5-year security patch. So memang kau nak pakai lama tu aku rasa berbaloi gila lah. Dan lagi satu kan, apa Samsung sendiri kata, phone ni ada satu fungsi integrated camera. So lepas ni kalau kau nak pakai TikTok, Instagram or Snapchat semua tu kan, dia lebih optimize lah. So dia macam pakai iPhone lah dia punya quality tu. Tapi nak kata tu betul ke tak, aku tak tahulah. Aku tak pernah try lagi benda tu dekat Instagram or semua. So nak kata dia betul ke tidak tu kena test sendiri lah nanti dekat kedai ke apa. Tengok macam mana nanti kan. So aku tak boleh nak cakap tapi menurut berita Samsung sendiri kata macam tu. So itu sajalah untuk video kali ni. Apa pandangan korang tentang Samsung Galaxy S22 mini series ni? Adakah korang rasa dia mahal sangat tak berbaloi? Ataupun korang rasa memang menarik jugalah dan mungkin korang nak beli untuk tahun ni? Jadi itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye bye.